Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Wan Hajar Zarina binti Idrus, Pengarah Mara Japan Industrial Institute MJII. Yang berusaha Wan Rosnani binti Muhammad Rosdi, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik MJII. Yang berusaha Wan Haniza binti Sahar, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Murid, Pelajar MJII, para sensei dan staf serta bakal pelajar MJII dan ibu bapa penjaga yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Azam bin Muhammad Nizam, pelajar tahun akhir dari Jabatan Pengukuran dan Kawalan akan menjadi pengurusi majlis bagi program HIPP pada hari ini. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis bertambah berseri. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya diberi kekuatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul dalam program Hari Informasi dan Penyelesaian Program atau secara ringkasnya HIPP bagi kemasukan sesi Mei 2021 secara atas talian. Untuk makluman semua, program HIPP ini dirangka khusus untuk berkongsi maklumat berkaitan program-program yang ditawarkan di MJII Beranang di samping memberi kefahaman kepada semua bakal pelajar dan ibu bapa tentang kandungan program-program yang ditawarkan agar pelajar-pelajar dapat memilih program yang sesuai dengan minat pelajar. Kita akan mulakan program HIPP pada hari ini dengan mendengar taklimat daripada pengarah MJII. Seterusnya diikuti dengan taklimat oleh Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik. Kemudian disambung dengan tayangan video program daripada 5 jabatan. Setelah itu, kita akan adakan sesi soal jawab. Maka sukacita saya ingin memaklumkan kepada semua bakal pelajar dan ibu bapa penjaga, sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh kemukakan di ruang komen Q&A pada bahagian atas kanan event ini. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput Pengarah Mara Japan Industrial Institute, Puan Hajah Zarina binti Idrus untuk menyampaikan taklimat TVET Mara. Majlis dengan segala hormatnya, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati saudara pengacara majlis, iaitu saudara Zarul Azam yang berusaha Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik MJII, Puan Rosnani binti Muhammad Rosdi, yang berusaha Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar, Puan Haniza binti Sahar, yang diraikan calon-calon pelajar MJII dan juga ibu bapa yang mungkin turut serta dalam program pada pagi ini. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersemua juga di dalam keadaan atas talian secara maya bagi mendapatkan maklumat-maklumat penting berhubung dengan program-program yang ditawarkan di MJII. Untuk makluman calon-calon pelajar dan ibu bapa, MJII sebenarnya pada setiap semester akan melaksanakan Hari Informasi dan Penyesuaian Program untuk menyebarluaskan maklumat dan membolehkan para pelajar ataupun calon-calon pelajar memilih program yang bersesuaian dengan minat dan hala tuju masing-masing. Jadi kita invite ibu bapa, calon-calon pelajar yang telah kita beri tawaran bersyarat mahupun tawaran penuh datang ke MJII untuk mendapatkan maklumat tersebut, penerangan tersebut, dan kita bawa ke makmal-makmal lah untuk melihat fasiliti. Namun itu dalam keadaan yang normal. Tidak ada pandemik COVID, tidak ada kekangan PKP dan sebagainya. Namun terpaksa kami ubah keadaan untuk disesuaikan dengan keadaan semasa, yang mana kita masih lagi berada di dalam fasa PKPD, pada setengah tempat mungkin PKPP,
dan ada juga mungkin PKPD. Jadi dengan kekangan itu kami mengambil inisiatif untuk memberi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan MJI melalui atas talian. Dan saya harapkan melalui taklimat ini calon-calon pelajar dapat serak sikit lagi ni, dapat maklumat yang tepatlah sebelum memilih program. Sebentar, slide saya ni tak bergerak. Alright. Okey, ini adalah di antara matlamat HIPP mengapa kami laksanakan program ini. Jadi kalau kita lihatlah program-program yang ditawarkan di MJI ini, dia ada 5 pengkhususan. Dia ada diploma in electronic engineering, tapi ada 5 pengkhususan. Dan daripada program-program tersebut, saya yakin dan percaya calon-calon tidak memahami sepenuhnya apakah hala tuju ataupun bentuk kerjaya program-program tersebut. Maksudnya apabila calon pelajar mengikuti program tersebut, dia tak tahu ke mana karier yang sepatutnya mereka ceburi. Dan kebiasaannya pemilihan tersebut berdasarkan kepada nama yang mereka fahami. Jadi itu yang kita lihat diploma yang dipilih oleh calon-calon pelajar kebanyakan memilih contoh robotik dan automation, dan juga saya lihat data transmission network, sebab program-program tersebut difahami secara umum oleh masyarakat, oleh calon-calon maupun ibu bapa. Tetapi kalau kita lihat program-program yang lain tu, macam contoh embedded system, microelectronic, electronic management and control, tidak mendapat sambutan kerana bukan masalah program tersebut tidak bagus, tetapi disebabkan kebanyakan calon maupun masyarakat umumnya tidak memahami hala tuju program yang ditawarkan. Jadi disebabkan oleh itu kami mengambil langkah inisiatif ke depan untuk memberi taklimat dahulu kepada calon-calon walaupun telah mendapat tawaran. Walaupun telah mendapat tawaran penuh ataupun tawaran bersyarat, biasanya kita tak mention pengkhususan yang dipohon. Jadi kita mahu calon-calon pelajar mendengar dahulu taklimat ini, dan selepas itu setelah memahami hala tuju program, maka barulah membuat pemilihan program-program yang dirasakan sesuai dan juga memenuhi cita rasa kerjaya masing-masing. Jadi orang kata matlamat ini sebenarnya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertukaran program apabila pelajar-pelajar telah pun melapor diri ke MJI. Jadi sebelum masuk tu kita nak pastikan bahawa semua calon telah memilih program-program yang bersesuaian, memenuhi minat, memenuhi cita masing-masing ataupun kerjaya yang bakal diceburi. Jadi apabila masuk ke MJI nanti, tidaklah berlaku pertukaran program sebab satu-satu program itu dibuka dengan kota yang agak terhad. Contoh satu kelas 20 orang sahaja. Jadi kalau kata nak tukar selepas itu dia agak sukar sebab kalau kata dah penuh memang kita tidak akan melayani sebarang permohonan pertukaran. Di MJI penekanannya adalah kepada hands on, begitu juga dengan Kolej Kemahiran Tinggi yang lain. Jadi pembelajaran kita lebih berbentuk praktikal dan peralatan itu nisbahnya kebanyakannya adalah nisbah 1:1. Maksudnya satu orang pelajar satu alat, ataupun berkemungkinan dua orang pelajar satu alat. Jadi disebabkan kekangan pada peralatan ini menyebabkan kita tidak menggalakkan ataupun tidak membenarkan pelajar menukar program selepas membuat pemilihan. Jadi insya-Allah selepas sahaja taklimat ini selesai, kita akan bagi satu form untuk diisi oleh para pelajar untuk memilih program yang
diminati. Walaupun sebelumnya mungkin dah telah ditawarkan contoh robotik, tetapi setelah mendengar penerangan pada hari ini, mungkin berubah fikiran, maka kami masih lagi membuka ruang untuk para pelajar menukar program-program yang telah pun diberi ataupun ditawarkan sebelum ini. Jadi ini adalah matlamat HIPP dan saya harapkan penerangan ini sangat jelas dapat membantu calon-calon pelajar maupun ibu bapa dalam menasihati anak masing-masing dalam memilih program-program yang bersesuaian. Okey, untuk penerangan saya pada pagi ini hanya berkisar berkaitan dengan pendidikan teknikal dan latihan vocasional MARA, iaitu yang di bawah payung bahagian kemahiran dan teknikal. Manakala untuk MJI nanti akan dikongsikan oleh Timbalan Pengarah Puan Rosnani. Jadi ini sebagai pengenalan untuk memberi gambaran yang lebih luas ataupun yang lebih jelas berkaitan dengan TVET MARA ataupun dalam bahasa Melayunya pendidikan teknikal dan latihan vocasional MARA. Sebagaimana yang kita semua maklum bahawa TVET MARA ini dikawal sedia oleh bahagian kemahiran dan teknikal di Ibu Pejabat MARA Kuala Lumpur. Okey. Di paparan adalah merupakan kerangka pendidikan MARA. Jadi kita sharekan. Ini adalah kerangka pendidikan MARA secara overall, yang mana ia merangkumi dua trust, iaitu yang sebelah kiri itu kita lihat Technical and Vocational Education and Training TVET Trust, dan di sebelah kanan adalah Social Science and Technology Trust. Jadi dua trust inilah yang terangkum di dalam sektor pendidikan MARA, dan matlamat MARA adalah untuk melahirkan profesional, usahawan maupun tenaga kerja kompeten global. Dan di dalam kerangka ini ditunjukkan bahawa pendidikan yang ditawarkan di bawah sektor pendidikan MARA itu covers daripada level 1 sebelah kiri itu, level 1 peringkat sijil, level 2 juga peringkat sijil, level 3 juga peringkat sijil, sampailah ke level 4 ke 5. Level 4 ni adalah diploma level, 5 adalah advanced diploma, 6 adalah bachelor, 7 master dan 8 adalah PhD. Jadi kita nampak bahawa di dalam MARA ini mempunyai ekosistem pendidikan yang sangat lengkap. Bermula dengan MARA Secondary Education iaitu MRSM sebagai feeder kepada institusi-institusi yang terdapat di dalam MARA. Tetapi pelajar MRSM taklah semestinya masuk ke dalam orang kata IKMA, institusi pengajian MARA sahaja, dia boleh pergi ke tempat lain juga. Jadi ini adalah secara overall framework pendidikan MARA. Dan seterusnya adalah institusi pendidikan MARA merujuk kepada trust tadi. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini, peringkat yang paling rendah adalah GIAT MARA. Pelajar-pelajar GIAT MARA boleh menyambung pelajaran ke IKM untuk program sijil maupun program diploma. Dan pelajar IKM juga boleh meneruskan pengajian di KKPM, di MJII maupun di GMI. Ini adalah institusi-institusi yang menawarkan program diploma. Sebenarnya di IKM juga kebanyakan program sijil mereka telah pun dinaik taraf ke program diploma. Cuma dia ada perbezaan sedikitlah diploma yang ditawarkan di IKM dengan yang ditawarkan di KKPM maupun di MJII. Dan para graduan yang berjaya di peringkat diploma ini sebenarnya boleh meneruskan pengajian di dalam institusi pendidikan MARA juga, iaitu UniKL, yang mana buat masa ini mempunyai 12 fakulti seluruh Malaysia. Ini adalah TVET Trust yang mana ekosistem dia sangat lengkap. Dan yang di sebelah kanan itu adalah Social Science and Technology Trust tadi, bermula dengan College MARA. Dia boleh masuk ke KPM, KPTM, KUPTM dan ini di MARA. Yang itu saya tak nak sentuh sangat sebab sekarang ni kita bercerita di dalam TVET Trust.
Okey, ini adalah institusi Tibet Mara yang saya sebut tadi merujuk kepada Tibet Trust. Cuma di sini untuk memberi kefahaman kepada calon-calon pelajar dan juga ibu bapa berkaitan dengan siapakah bahagian yang mengawal institusi tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, bermula daripada GIAT ke Uni KL ataupun Universiti Kuala Lumpur adalah di bawah BKT, bahagian kemahiran dan teknikal. Cumanya kawalan penuh BKT, maksudnya in terms of operation dan juga development adalah di institusi seperti IKM, College Kemahiran Tinggi Mara dan Mara Japan Industry Institute. Manakala GIAT, JMI dan UDKL itu dikawal dari segi polisi sahaja, manakala operasi dan juga pembangunan di bawah sediaan organisasi tersebut. Okey, ini adalah taburan KKTM, MJI dan IKN seluruh Malaysia. So kalau kita lihat di sini sebanyak 25 institut keseluruhannya dan Mara Japan Industrial Institute terletak di dalam negeri Selangor di Mukim Ulu Langan, iaitu Pekan Beranang. Senang cerita Beranang lah. So itu adalah college kami. Peringkat awal nama Mara Japan Industrial Institute adalah KKTM, tetapi telah dijenamakan semula dengan nama Mara Japan Industrial Institute pada tahun 2012 kerana kami di sini menekankan kepada aktiviti dan budaya Jepun dalam pembelajaran, dan dalam masa yang sama kita menawarkan bahasa ketiga iaitu bahasa Jepun kepada para pelajar. Ini adalah keterbezaan di antara MJI dengan KKTM yang lain. Jadi maksudnya pelajar-pelajar yang memasuki MJI dia akan ada ekstra iaitu bahasa Jepun. Dan untuk calon-calon pelajar yang memasuki MJI nanti kena belajar bahasa Jepun dan wajib lulus JLPTN 5 untuk bergraduat. Tapi tak apa, yang tu detail tu nanti akan diterangkan oleh Timbalan Pengarah Hadapan Akademik. Okay, ini adalah beberapa institusi ITM dan juga KKTM. Bermula pada tahun 1968 lagi telah dibina ITM Jasin, dan seterusnya institusi pendidikan teknikal di bawah BKT ini pun berkembang daripada tahun ke tahun, dan kita dapat lihat di situ perkembangannya pada setiap masa. Dan program-program yang ditawarkan di ITM dan juga KKTM ini adalah bersifat sepenuh masa. Bermula pada tahun 2008, bahagian kemahiran dan teknikal Mara telah mengkhususkan institusi-institusi baru untuk ditawarkan dengan adanya bidang pengkhususan ataupun niche area. Jadi contoh kalau kat situ kita lihat pada tahun 2008 ada 5 centers yang dibangunkan, bermula dengan KKTM Kuantan, Sri Gading Rembau, MJII dan juga Masjid Tanah. Jadi setiap institusi ini mempunyai niche area dia masing-masing. Sebagai contoh, KKTM Kuantan menawarkan program-program dalam bidang manufacturing ataupun pembuatan. Manakala KKTM Sri Gading menawarkan program dalam bidang construction, dan KKTM Rembau menawar program dalam bidang art and design. So untuk MJI, kami mengkhususkan program-program di dalam bidang elektronik, dan untuk KKTM Masjid Tanah dalam bidang advanced material dan automotif. Seterusnya pada 2010 ditubuhkan KKTM Kemaman yang mana berfokuskan kepada bidang oil and gas. 2011 IKM Bengkulu pun dinaikkan juga dalam bidang oil and gas untuk cover Borneo, kawasan Borneo. Dan seterusnya adalah KKTM Lenggong, iaitu pada tahun 2014 yang memfokuskan program-program di dalam bidang herbal dan juga natural product, yang ada tertinggal sepatutnya 2010 KKTM Ledang
bersama dengan KKTM Pemaman, tapi gambar tu duduk kat sebelah kanan pula tu. Okey, dan seterusnya 2017 adalah IKM ataupun institusi pendidikan mara yang terkini yang ditubuhkan, iaitu IKM Seberang Perai Utara, iaitu memfokuskan program dalam bidang electrical. Jadi program-program ini kita namakan program-program kecemerlangan ataupun Center of Excellence. Okey. Kalau dilihat keseluruhan program yang ditawarkan oleh Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA merangkumi program sijil dan diploma, dan program-program sijil ini sebenarnya buat masa sekarang telah tinggal 28 program saja di 14 IKM, sebab kebanyakan program sijil tersebut telah dinaik taraf menjadi diploma. Dan perbezaan kalau kita lihat sijil dan diploma ini adalah dari segi nisbah praktikal dan teorinya. Jadi kalau sijil praktikalnya lebih banyak, iaitu di antara 60 ke 70%, dan manakala teori adalah 30%. Jadi kalau kita compare dengan diploma dia punya praktikal tu lebih dia kurang sedikit, antara 50 ke 60%, dan juga teorinya adalah 40 ke 50%. Itu perbezaan di antara sijil dan diploma. Manakala kalau kita lihat allowance student bagi program sijil 250 dan yang diploma dapat 300, tempoh pengajian juga berbeza-beza. Kalau sijil 2 tahun, diploma ada yang 2,5 tahun dan 3 tahun. Jadi di MJI ni program yang ditawarkan dalam tempoh 3 tahun. So kalau kita lihat program diploma adalah program yang paling banyak sekali ditawarkan di bawah Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA, iaitu merangkumi 81 program keseluruhannya yang ditawarkan di 11 KKTM termasuk MJI dan juga 13 IKM. Jadi program-program yang banyak tersebut sebenarnya kita boleh klasifikasikan ataupun kita boleh kategorikan dalam bentuk kluster. Jadi di sini pihak Bahagian Kemahiran dan Teknikal telah mengklusterkan program-program yang ditawarkan seperti otomotif, dia ada 12 kluster semuanya. Ada bidang otomotif, biomedical, alam bina, civil, electrical, elektronik, pembuatan, proses bahan, servis, mekanikal, minyak dan gas, bioteknologi dan juga seni reka. Jadi macam di MJI ni dia berfokuskan kepada bidang elektronik. So untuk itu sahaja penerangan saya berkaitan dengan program-program yang ditawarkan di bawah Bahagian Kemahiran dan Teknikal ataupun kami gelarkan sebagai TVET MARA, dan untuk MJI akan diterangkan sepenuhnya oleh Timbalan Pengarah Hal-Ehwal Akademik, iaitu Puan Rosnani. Jadi sebelum saya mengakhiri taklimat saya, ingin saya maklumkan bahawa sebagaimana surat yang telah dikeluarkan kepada calon-calon pelajar, iaitu lapor diri pada peringkat asalnya ataupun awalnya adalah pada 18 Mei 2021. Namun saya nak maklumkan di sini bahawa tarikh tersebut telah pun ditunda. Ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebab sekarang ni masih lagi belum orang kata mantap lagi lah keadaan kita ni kan, PKP-nya dengan kes yang semakin banyak. Jadi pendaftaran pada 18 Mei tersebut ditunda ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. InsyaAllah pihak kami MJI akan sentiasa menghubungi calon-calon pelajar untuk memaklumkan info-info yang terkini. Dan seterusnya sekira ada dalam kalangan calon-calon ini daripada MRSM. This is a good news for you, yang mana kami baru saja mendapat surat daripada pihak MQA yang mana membenarkan KKTM dan juga MJI mengambil pelajar-pelajar daripada MRSM menggunakan keputusan percubaan SPM 2020. Jadi tidak perlu menunggu keputusan rasmi SPM, tetapi dia ada syarat di situ, iaitu sekiranya keputusan SPM tersebut tidak mencapai tahap minimum yang ditetapkan oleh program berkaitan, maka pelajar akan digugurkan dari mengikuti program tersebut. Jadi maksudnya kalau syarat minimum tu 3 kredit,
Awalnya tadi kita dah tawarkan secara tawaran penuh, tetapi disebabkan bila SPM yang sebenar telah pun dikeluarkan ataupun keputusan rasmi telah dikeluarkan tidak mencapai 3 kredit, maka calon-calon pelajar ataupun pelajar tersebut perlu ditamatkan pengajian dan akan dichannelkan kepada program-program lain yang lebih bersesuaian. Jadi orang kata kelonggaran yang diberi oleh pihak MQA ini sebenarnya hanya untuk calon-calon daripada MRSM sahaja. Jadi untuk yang bukan MRSM, pihak kami tidak boleh menggunakan keputusan percubaan SPM untuk penempatan terus ataupun untuk tawaran penuh. Kalau kata yang dah lepas, macam contoh dia bukan ambil SPM tahun 2020, dia ambil SPM sebelum itu 2019 mungkin dan sebelumnya, itu tidak apa, kita boleh buat terus tawaran penuh. Tapi yang masih menggunakan trial hanya diberi kelonggaran oleh pihak MQA bagi calon-calon daripada SPM sahaja. Jadi kalau kata kurang jelas dengan maklumat saya ini, nanti mungkin boleh tanya dalam ruangan chat. InsyaAllah kami akan bantu untuk menjawab bagi memberi penjelasan yang lebih lanjut lagi. Jadi sekadar itu sahaja penerangan saya berkaitan dengan Tibet Mara. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dalam program HIP ini, dan saya harapkan program ini memberi manfaat kepada semua calon-calon. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Hajah Zarina binti Idrus atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Sukacita saya ingin memaklumkan sekali lagi kepada semua bakal pelajar dan ibu bapa serta penjaga, sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh kemukakan di ruang komen Q&A pada bahagian atas kanan event ini. Program kita akan diteruskan lagi dengan sesi daripada sesi Timbalan Wal Akademik MJII, iaitu Puan Rosnani. Assalamualaikum. Ohayo gozaimasu. Hajime mashite. Saya Rosnani binti Umar Rosti, Timbalan Pengarah Akademik Mara Japan Industrial Institute. Jadi hari ini saya akan membawa saudara-saudari untuk melihat dengan lebih jelas Mara Japan Industrial Institute dan juga program-program yang ditawarkan. Okey. MJII terletak di daerah Hulu Lagat, Selangor dan berkeluasan lebih kurang 22 ekar dengan kapasiti seramai 1,200 pelajar, dan MJII telah memulakan operasi pada Jun 2008, lebih kurang 12 tahun yang lepas, dan MJII telah terpilih sebagai Center of Excellence dalam bidang elektronik, pengkhususan dalam elektronik. Di MJII sekarang terdapat dua entiti, iaitu di bawah MJII sendiri terdapat 5 program, iaitu program sepenuh masa dan menumpukan kepada Diploma Kejuruteraan Elektronik dengan 5 pengkhususan, dan program sepenuh masa tersebut dijalankan selama 3 tahun bermula November 2020. Dan satu lagi di MJII juga kita ada Pusat Bahasa Jepun Mara Oiska, di mana program ini menjalankan 2 bulan program asas bahasa Jepun, seterusnya 8 hingga 10 bulan pertengahan dan lanjutan. Kemudian pelajar-pelajar yang terpilih ini akan menjalani latihan internship di Jepun selama 3 tahun. Okey, ini adalah corporate statement bagi MJII. Jadi matlamat kita adalah untuk menghasilkan student ataupun pelajar dengan kemahiran, juga pengetahuan dalam bidang elektronik, dan juga dengan penerapan pembudayaan kerja Jepun
dan juga kita terapkan juga inspirasi untuk menjadi usahawan. Ini adalah pengurusan di MJII. Pengarah dibantu oleh dua timbalan iaitu saya dan juga Puan Haniza, dan di depan saya ni adalah ketua-ketua jabatan yang membantu dalam program-program akademik, dan juga kita juga ada di bawah seliaan akademik adalah pegawai perhubungan industri dan juga ketua jabatan pengajian am. Dan di sebelah kiri adalah bidang khidmat pengurusan dan hak ehwal pelajar. Ini adalah statistik bagi warga MJII setakat Februari 2021. Bilangan staf setakat ini adalah 109 orang, di mana 72 daripadanya adalah pensyarah dan pelajar adalah seramai 524 orang, dan yang sedang menjalani latihan industri adalah seramai 135 orang. Ini adalah kelulusan akademik yang dimiliki oleh staf akademik, di mana terdapat 2 orang pensyarah yang memiliki PhD dalam bidang elektronik dan juga pengajian Islam, dan kita ada rata-rata pensyarah di MJII mempunyai kelulusan Masters dalam Electronics Engineering ataupun Electrical Engineering. Jadi di bawah ini adalah sijil-sijil profesional yang dimiliki oleh pensyarah-pensyarah MJII bagi membolehkan kita menjalankan program-program profesional. Ya, seperti sekarang ni kita ada LabVIEW, Microtik, Siemens. Kita juga ada pensyarah yang memiliki safety, certificate safety, dan juga Internet of Things Specialist. Ini pula adalah strategic plan MJII bagi tahun 2017 hingga 2021, di mana kita ada 11 fokus yang kita tumpukan, bukan setakat akademik saja. Kita melihat secara keseluruhan, secara holistik, dan kita telah bangunkan inisiatif-inisiatif setiap tahun bermula pada 2017. Seperti yang dimaklumkan oleh Puan Pengarah tadi, kita ada 5 program pengurusan elektronik. Maafkan saya. Okay. Selain pada selepas tamat pelajar, pelajar akan memperolehi diploma. Selain daripada itu, pelajar juga akan memperolehi sijil JLPT sekurang-kurangnya level 5, iaitu Japanese Language Proficiency Test. Pelajar semua program akan perlu menduduki peperiksaan ini untuk bergraduasi. Jadi ini adalah added certification yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar daripada MJII. Begitu juga bagi program tertentu, contohnya data transmission and network, pelajar berpeluang untuk memiliki sijil yang dikeluarkan daripada Microtik Latvia. Begitu juga daripada program Electronics Measurement and Control, pelajar berpeluang untuk mendapat kompetensi dalam badging daripada LabVIEW National Instrument. Jadi sekiranya pelajar terlibat dalam industri yang menggunakan perisian LabVIEW, pelajar akan memiliki satu pasport di mana setiap skill itu akan dilalui dan direkodkan. Jadi mungkin bermula daripada MJII, dan pelajar bila bekerja akan boleh upgrade pasport tersebut untuk mendapat persijilan daripada LabVIEW. Kemudian kita ada satu lagi mentografik. Kita sedang mengusahakan untuk mendapat sijil profesional dalam bidang mentografik juga untuk program diploma Electronic Engineering Microelektronik. Dan microelektronik ni software yang digunakan sangat khusus, memang untuk microelektronik, dan digunakan secara meluas di industri.
Jadi saudara-saudari boleh lihat di sini, ini adalah program Robotic and Automation. Jadi ini adalah gambar sebenar lab yang terdapat untuk program Robotic and Automation. Kita ada robot di sini ya. Jadi kebanyakannya kita ada robotic application dan kita sedang memperkenalkan dalam program kita teknologi-teknologi yang terkini seperti drone, artificial intelligence, cyber factory dan juga AGV atau automated guided vehicles. Ini pula adalah program Data Transmission and Network di mana pelajar akan didedahkan dengan jenis-jenis communication, network communication untuk data transmission. Jadi teknologi dalam komunikasi, dalam mobile, communication, networking, jadi akan dipelajari oleh pelajar daripada data transmission and network. Untuk program ini juga kita sedang cuba menggerakkan untuk mendapatkan persijilan bagi fiber optik supaya pelajar bergraduasi dengan sijil tambahan yang diperlukan oleh pihak industri. Ini adalah program embedded system. Program ini adalah menumpukan kepada interaction of software and hardware. Jadi dalam program ini banyak melibatkan programming dan juga banyak melibatkan Internet of Things, penggunaan big data dan sebagainya. Ini adalah program microelectronics. Jadi ini adalah gambar sebenar ya. Dan MJI ini merupakan salah satu pusat pembelajaran elektronik yang memiliki clean room-nya sendiri. Jadi clean room ni tempat penghasilan IC ataupun integrated circuit yang di mana prosesnya berteknologi tinggi serta memerlukan pakaian khas untuk memasuki clean room ini. Jadi pelajar dan untuk program microelektronik ini akan belajar proses-proses yang melibatkan IC iaitu IC design, fabrication, assembly and packaging dan juga IC failure analysis, sama seperti proses-proses yang dijalankan di industri. Ini adalah program Electronics Measurement and Control. Jadi banyak melibatkan industrial process lah. Jadi kita tengok ini adalah proses plant seperti di industri tapi dalam kapasiti untuk education lah, bukan kapasiti industri. Jadi dalam program ini pelajar akan didedahkan dengan pelbagai sensor, sistem control system dan juga PLC, DCS, SCADA dan kita panggil VI, Virtual Instrument System. Okey, ini adalah kita tengok orang kata perkaitan dalam kita mengambil contoh dalam bentuk elektronik. Jadi contoh yang diambil di sini adalah board ataupun inilah dia PCB, kita PCB, tapi PCB ini adalah PCB untuk microcontroller. Kebanyakan electronic devices pada masa kini memiliki microcontrollernya sendiri. Jadi kalau bidang embedded system ni, mereka akan menumpukan bagaimana untuk hardware, ini kita panggil hardware, untuk berkomunikasi dengan software. Software iaitu kita gunakan perisian di komputer. Jadi bagaimana untuk hardware tersebut berkomunikasi dan juga bagaimana untuk kalau real application-nya kita ada output devices. Di sini contoh yang diletakkan adalah aircon. Kemudian microelektronik. Kita tahu micro itu adalah sesuatu yang memang kecil, microelektronik. Jadi inilah dia integrated circuit ataupun IC. Jadi kalau apa yang dibulatkan di sini adalah IC tersebutlah, kaki-kaki IC-nya.
dan ada komponen-komponen lain juga. Specialnya mikroelektronik ni kita akan belajar bagaimana untuk membuat design circuit yang terdapat dalam IC ini. Ya. Kemudian robotic and automation, kebanyakannya tengok lebih kepada teknologi HMI, human machine interface. Ya, banyak automation. Jadi biasanya automation ni melibatkan orang kata manufacturing, bidang manufacturing. Data transmission and network pula lebih kepada bagaimana isyarat-isyarat ataupun maklumat secara digital, sebab sekarang ni dunia digital sedang berkembang dengan pesat. Jadi kita akan belajar bagaimana untuk melakukan komunikasi antara devices dan juga bagaimana dalam satu network kita akan kita akan set up network dan bagaimana kita kawal network tersebut. Kemudian ini adalah electronics measurement and control. Jadi kebanyakan kilang pasti akan menggunakan electronics measurement and controls untuk manufacturing, di mana ada sistem ni akan perhatikan setiap proses, dan setiap proses ini ada sensor-sensor dihubungkan dengan sensor-sensor. Dan sekarang bila ada IoT, sekarang ni kita boleh lihat tak semestinya kita berada di kilang tersebut, kita boleh monitor proses tu di mana-mana sahaja bagi person in charge yang terlibat dalam manufacturing tersebut. Okey, ini adalah curriculum program. Untuk program diploma kita ada 6 semester keseluruhannya, di mana semester 1 dan 2 untuk kelima-lima program belajar perkara yang sama aja, kursus yang sama. Kita tak panggil subjek, kita panggil kursus. Jadi kursus yang sama. Bagi semester 3 pula, microelectronic dia akan mula dah pre-specialization courses dia dalam 1 atau 2 kursus. Di semester 4 baru kita ada perbezaan kursus-kursus yang ditawarkan mengikut program, sebab ni dah masuk specialization, ya. Jadi semester 5 juga specialization, dan semester 6 pelajar akan mengikuti latihan industri, ya. Jadi ada 6 semester semuanya. Dan kalau kita tengok ini adalah komponennya. Dalam akademik kita ada pengajian teknikal, kita ada pengajian am. Pengajian am ni termasuklah bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam, bahasa Jepun dan juga keusahawanan, ya. Kemudian kita ada juga co-curriculum dan juga latihan industri. Inilah satu cycle yang pelajar perlu lalui, ya. Okey, ini adalah syarat untuk memastikan pelajar dapat bergraduat. Jadi sama saja dengan institusi yang lain. Yang pertamanya CGPA perlu melebihi 2. Perlu lulus semua mata pelajaran ataupun kursus. Lulus co-curriculum pada semester 1 dan 2. Dan lulus bahasa Jepun JLPT N5. Dan perlu lulus latihan industri. Lepas lulus kelima-lima perkara ini, barulah pelajar layak untuk bergraduasi. Kemudian ini adalah kalender akademik. Kita ada 26 minggu untuk satu semester. Jadi pelajar akan mengikuti PDP selama 10 minggu, minggu aktiviti seminggu, kemudian sambung PDP 8 minggu. Kita ada study week 1 minggu. Dan kita ada peperiksaan 3 minggu dan kita ada cuti semester 3 minggu. Jadi tempoh pengajian minimum untuk diploma adalah 3 tahun dan maksimum adalah 5 tahun. Maksimum ni maksudnya kalau ada pelajar ada masalah dan perlu tangguh semester, boleh tangguh, tapi maksimum kita adalah pelajar perlu mengikuti tu maksimum selama 5 tahun, iaitu 10 semester. Okey, ini adalah career path. Maksudnya selepas graduate nak ke mana? Jadi ada beberapa pilihan yang saudari-saudari boleh pilih. Antaranya yang pertama
siapa yang berhajat untuk menyambung pelajaran. Jadi madangkan semua program di MJII diakreditasi oleh MQA, jadi kita tak ada masalah untuk pelajar-pelajar MJII menyambung pelajaran di dalam dan di luar negara. Ya. Jadi nanti kita akan tengok ada pelajar yang dah pergi ke Australia, UK, Jepun, ya, menggunakan skim pelajar cemerlang yang disediakan oleh MARA. Kemudian pelajar juga boleh bekerja sekiranya memilih untuk bekerja dan akan keluar menjadi assistant engineer ataupun technician lah. Ya. Dan ada juga pelajar kita sebenarnya yang graduate diploma tapi dilantik sebagai engineer di syarikat. Kita ada. Kemudian pelajar juga sekiranya berminat untuk bekerja di Jepun. So kita ada juga, kita baru perkenalkan program internship bersama satu syarikat iaitu AP Mercado. Jadi di sini kita sepatutnya tahun ni kita sepatutnya hantar 2 orang, tahun lepas 2020, tetapi disebabkan oleh pandemik kita kena batalkan dulu, tangguh untuk pelajar tersebut, tapi kita bercadang untuk meneruskan program seumpama ini sekiranya negara Jepun telah membuka kemasukan pekerja asing ke negara mereka. Selain pada itu, pelajar juga berpeluang untuk melibatkan diri dalam keusahawanan. Dalam silibus-silibus kita update dengan kaedah keusahawanan yang terkini. Di samping itu, MARA juga menyediakan pakej-pakej khas untuk lepasan pelajar institusi MARA. Ini specialnya. Kalau institusi selain MARA, mungkin tak adalah pakej tu. Untuk lepasan institusi MARA, kita panggil IPMA, memang disediakan. Okey, ini sedikit informasi. Yuran pengajian memang ditanggung sepenuhnya oleh MARA. Termasuk penginapan, yuran penginapan, peperiksaan, dan kita estimate setiap pelajar kos yang kita tanggung lebih kurang 20,000 setiap orang. Dan kita juga sediakan allowance sara hidup. MARA sediakan allowance sara hidup untuk program diploma sebanyak RM300. Jadi habis belajar nanti memang tak ada hutang lah dari pelajar MJII ni. Ya. Dan kita ada, manakala kita ada kolej kediaman tu, jadi kita ada waktu curfew ataupun waktu keluar yang kita tetapkan, ya. Dan bahan pembelajaran, kita tahu MJII kita melaksanakan sistem akademik yang banyak hands on. Jadi banyak bahan diperlukan dan ini pun ditanggung sepenuhnya oleh MARA. Ya. Jadi setelah tamat tak ada apa, hutang tak ada apa yang perlu dibayar kepada MARA. Okey, ini sedikit, saya akan laju sikit slide ini sebab ini ada orang kata gambar-gambar saja. Ini kemudahan, ini pintu masuk. Mungkin ada yang pernah lalu depan MJII, ini dia. Kita ada blok pentadbiran, kita ada lobby. Lobby ni pun nampak macam Jepun sikit kan. Jadi kita ada galeri Narita. Galeri ni tempat kita kumpulkan gambar-gambar kejayaan, pencapaian pelajar dan pensyarah MJII. Di sini kita ada blok akademik, kita ada surau, dewan besar yang dinamakan Hyogo. Ya, kita ada library, ini pusat sumber pembelajaran ni namanya Shizuka. Jadi surau ni juga memang digunakan untuk solat jemaat di Branang ini. Okey, ini adalah asrama dan kita juga ada dewan kuliah. Kita ada bilik tetamu untuk disewa, sekiranya ada parents ke nak datang, nak menginap ke, boleh. Kemudian kita ada pengangkutan lah, kita sediakan bas, van dan juga pick up untuk kegunaan warga MJII. Ini adalah kemudahan sukan, kita ada gelanggang tenis, padang bola, badminton, squash dan bola tampar. Okay, ini adalah berita-berita di media berkaitan MJII. Mungkin kalau perlu lebih nak tengok, boleh Google ataupun cari je di YouTube. Memang akan ada lah aktiviti-aktiviti ni.
Dan ini adalah ini adalah pencapaian pencapaian MJI dalam quality assurance ya. Kita ada 5S, kita ada lean management, kita ada MQS, banyaklah. Dan pengiktirafan tertinggi MJI dalam bidang akademik adalah kita mendapat persejilan akreditasi daripada Asia Pacific Accreditation and Certification Commission yang beribu pejabat di Filipina. Ya, ini adalah pencapaian tertinggi kami dalam bidang akademik ya, di dalam kolej di bawah MARA sekarang ni yang ada setakat ni 3 dan 2 sedang dalam usaha untuk mendapatkan juga. Kita panggil APEC ini ya. Kemudian ini adalah strategic collaboration. MJI memang kita mengamalkan 3I seperti mana yang digariskan oleh bahagian kemahiran teknikal. Kita ada industri, institution dan international. Ini antara nama-nama industri yang terlibat dalam kolaborasi. Ini adalah institusi pengajian yang mempunyai jalinan kerjasama dengan kita. Dan international kita ada inilah National Instrument daripada US, Makrotik daripada Latvia, ini Kanagawa Institute, ini Asia Seed. Ini adalah ejen-ejen orang kata yang menyediakan pekerjaan di Jepun. Jadi ini adalah orang kata kita menyediakan campus lifestyle yang untuk membentuk pelajar secara holistik. Maksudnya bukan setakat pandai dalam bidang elektronik, tapi kita bagi juga penerapan agama, berdaya saing dan inovasi, terlibat dalam CSR, ada program-program outbound ke luar negara, ada program-program leadership, sukan, dan yang penting sini ada Japanese culture memang ada. Dan dalam akademik sendiri kita ada sistem COSA dan juga setiap pagi semua warga, pelajar, pensyarah, staf kita akan melakukan Taiso, iaitu senaman Jepun ya. Senaman Jepun. Jadi insya-Allah kalau saudara-saudari memang berminat dalam bahasa Jepun, sekiranya masuk ke MJI ni semester 1, semester 2 akan belajar bahasa Jepun dengan intensif. Dan sebenarnya kita meletakkan syarat bahasa Jepun level 5. 5 tu yang paling rendah. Tapi kita ada juga pelajar yang memang berminat, mereka usaha sendiri dan mendapat level N1 iaitu tertinggi. Ya, kita ada student kita yang memang capable untuk ni, dan pelajar tersebut terpilihlah untuk internship, program internship di Jepun. Okey, ini adalah penilaian outcome. Maksudnya kita ukur keberhasilan program-program kita melalui beberapa elemen inilah. Maksudnya contoh recognition of subject matter expert, pensyarah-pensyarah kita memang kadang-kadang dijemput untuk memberi terlibat dalam latihan untuk pekerja-pekerja industri, untuk pensyarah-pensyarah daripada institusi TVET yang lain ya. Kita juga menjalankan tracer study, kita mempunyai kerjasama dengan alumni. Kita juga mempunyai program untuk sambung belajar dan juga internship program. Kita juga mempunyai incubator, pusat incubator untuk pelajar-pelajar yang berminat menjadi usahawan dengan package ataupun dengan bantuan ataupun bimbingan daripada MARA. Kemudian kita ada Industry Center of Excellence yang menyediakan professional certification yang seperti yang saya nyatakan tadi. Kita juga sering memasuki pertandingan world skill dan innovation juga antara pengukur keberhasilan program kita. Dan terakhir sekali kita juga menerapkan tanggungjawab sosial ataupun CSR dalam program kita. Okay, ini adalah subject matter expert, maksudnya kita berkongsi kepakaran kita. Jadi kalau saudara-saudari tengok, ini adalah satu board trainer yang dihasilkan oleh pensyarah MJI dan
digunakan oleh IKM Sungai Petani sebagai trainer untuk pembelajaran. Kita juga membantu sekolah-sekolah sekitar untuk mengajar dalam bidang elektrik dan elektronik mengikut sukatan pelajaran sekolah. Kita juga bantu mereka kadang-kadang untuk masuk pertandingan inovasi. Kita kongsi kepakaran kita dengan masyarakat setempat. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang telah dihasilkan oleh pensyarah MJI, dan di sebelah kanan ini adalah buku pendidikan Islam tingkatan 5, dan ketua panelnya yang menghasilkan buku ini adalah Dr. Khairul Ashraf, merupakan pensyarah pengajian Islam di MJI. Okey, ini adalah certified trainer yang kita ada. Kita ada dua pakar negara dalam bidang world skill, iaitu Encik Muhammad Mukhlis dan juga Encik Fazli, yang sering dipanggil untuk memberi latihan kepada industri, pada institusi TVET yang lain melalui Zeeman. Jadi kita ada dua pakar dalam certification Zeeman, dan kita juga ada memiliki certified trainer untuk Microtik, di mana kita telah membantulah College Vocational Sepang, dan sekarang ni kita sedang bekerjasama dengan 2-3 pihak lagi yang berminat untuk menjalankan atau mengetahui dengan lebih lanjut lagi persejilan Microtik ini. Okey, ini kita juga, pensyarah kita juga terlibat dalam membantu melakukan eksperimen dalam clean room. Kita sediakan servis itu. Kita juga, pensyarah kita juga adalah terpilih sebagai salah seorang jawatankuasa dalam National STEM Foundation. Kita juga menjadi penasihat kepada projek sekolah sekiranya terdapat permintaan. Dan selain itu kita juga melakukan orang kata perkhidmatan yang diperlukan, perkhidmatan consultation dan installation, seperti buat masa networking untuk KV Sepang dan juga Sekolah Kebangsaan Seri Kelana Seremban. Okay. Ini adalah statistik pelajar setakat ini, setakat 2020 seramai 1,380 orang graduan telah dihasilkan daripada MJI. Ini adalah tracer study, dan alhamdulillah setiap tahun kita punya employability rate tu melebihi 90%. Dan ini adalah kita punya success story ataupun alumni. Jadi kita tengok ni, ini adalah daripada Jabatan Electronics Measurement and Control. Jadi kita tengoklah pelajar-pelajar kita, alumni-alumni kita yang telah berjaya dan menempatkan diri di industri. Jadi kebanyakan mereka ini bidang electronics measurement control, bekerja di bidang oil and gas lah, sebab di situ banyak proses kontrol berlaku. Dan mereka juga ada yang memperolehi LabVIEW punya certification, dan ada NI badging. Jadi mereka kalau kita tengok gaji mereka memang tinggilah berbanding dengan diploma, pemegang diploma yang lain. Okey, ini adalah dari bidang robotik. Jadi kita nampak ada yang orang kata bekerja seperti Maxis, Hewlett Packard, Ini antara yang kita dapat kesan lah. Ini adalah pelajar alumni daripada data transmission. Ada yang dah gaji 8,000 sebagai project manager. Ini adalah Fahmi ni, Encik Fahmi ni adalah first batch daripada MJI. Okey, ini juga embedded system. Masing-masing dah bekerja. Dan ini adalah microelectronics, bidang microelectronics. Ini tadi kita kata tadi, kita tetapkan syarat N5, tapi pelajar ni dia mampu mengambil sampai N1. Jadi disebabkan kemahiran bahasa yang tinggi, beliau bekerja sebagai translator di Google, Google Malaysia.
Okay, ini saya akan sepintas lalu. Ramai pelajar kita yang belajar di universiti yang dalam negeri dan di luar negara. Inilah dia antara universiti yang ni. Pelajar ini masih di sana dan ada yang dalam proses untuk telah habis belajar. Okey. Maaf. Mungkin saudara-saudari ada kenal senior ke apa ke mereka ni semua program pelajar cemerlang sedekat oleh MARA ada yang pergi Australia, Jepun, New Zealand dan kita ramai sebenarnya pelajar MRSM yang memasuki MJI. Okey, ini pun sama. Ini adalah pelajar yang memilih untuk menjadi usahawan Kita tengok jadi hasrat MARA untuk menghasilkan usahawan kita capai juga melalui pembelajaran di MJI. Okey, ini adalah professional certification yang saya nyatakan tadi. Okey, ini adalah skill competition dan pelajar kita dah sampai ke Brazil, dah sampai ke Abu Dhabi dan seperti saya nyatakan tadi, MJI tak terpilih lah. Kalau ada pertandingan dalam bidang elektronik, biasanya memang kita akan tawakil sebab kita memang ada 2 pakar negara pensyarah kita yang dilantik sebagai pakar negara, iaitu akan melatih semua peserta yang mewakili Malaysia dalam bidang elektronik. Okay, ini adalah contoh projek inovasi penghasilan sel bateri daripada darah dan projek ini juga telah mendapat telah didaftarkan dalam Harta Intelek, telah memenangi beberapa pertandingan pada 2018. Okey, dan pelajar kita juga terlibat 5 orang terlibat dalam Yayasan Sukarelawan. Ini adalah diuruskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan kita rasa banggalah 5 pelajar kita terpilih daripada beratus-ratus peserta yang ditemuduga. So itu saja daripada saya setakat ini. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Puan Rosnani atas taklimat yang telah disampaikan itu tadi. Semoga hadirin sekalian mendapat kefahaman yang jelas tentang program-program yang ditawarkan di MJII. Sekali lagi, suka saya ingin maklumkan kepada semua bakal pelajar dan ibu bapa dan penjaga. Sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh kemukakan di ruang komen Q&A pada bahagian atas kanan event ini. Buat pengetahuan hadirin sekalian, pada akhir program ini akan diberikan pautan borang pemilihan program yang perlu diisi oleh bakal pelajar bagi memutamatkan pemilihan program elektronik di MJII. Seterusnya, program kita akan diteruskan dengan tayangan video dari 5 jabatan yang ada di MJII.
ソワと申します。確か2014年の6月に入学して、で、3年間渡って2017年6月に卒業しました。で、今は日本の徳島大学で電気電子システムコース、今は3年生として勉強しています。なぜこのコースを選ぶべきか。個人的にはなぜこのコースは面白いのか、機械の脳を作るコース、どうやってその機械が動き出すのか、今後技術をどのように展開していくのか、それを決めるのはあなたです。一緒に未来を作ってみませんか？
video kali ini tentang program Measurement and Control yang dikenali sebagai DKC. Dan korang sedang menonton DKC What? Okay, berikut terdapat beberapa soalan yang sering ditanya. DKI kat mana? Apa itu DKC? Program ni agak-agak berapa lama? Iktiraf ada skill tambahan ke? Fasilitis dan alatan belajar dia okey tak? Lepas habis belajar kita boleh buat apa? Hello guys, MJI itu berada di mana? Maharajapat Industri Institute Selangor berada di dalam kawasan Beranang, Selangor. DKC itu apa Okey, DKC itu adalah program kami iaitu program Electronic Measurement and Control atau dikenali sebagai Diploma Kejuruteraan Pengukuran dan Kawalan. Tempoh program kami iaitu DKC selama 3 tahun dan sebanyak 6 semester. Dan program DKC juga telah diiktiraf oleh MQA dan juga dalam program DKC juga anda berpeluang untuk mendapat sijil-sijil seperti berikut. Fasiliti dan peralatan belajar okey ke? Okey, apa kata kita lihat video ini? Jom seterusnya kita lihat pula video dan kata-kata. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yazid, graduan MJI tahun 2018 dalam jurusan Electronics Measurement and Control. Kini saya bekerja di Visinity Sdn Bhd sebagai instrumen engineer. Di mana saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri Bashim. Saya lepasan jurusan Electronic Measurement and Control di MJI. Saya belajar di MJI 3 tahun dan kemudian sambung di kos Mara OISCA dan sekarang sedang menjalani latihan industri di Fukuoka, Jepun. Sekarang adalah tahun ketiga saya di Start video sampai tadi. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, saya adalah nama Wai.
Dengan tayangan video itu tadi, program kita diteruskan bagi sesi soal jawab. Para ibu bapa, penjaga dan bakal pelajar juga boleh kemukakan soalan di ruang komen Q&A di bahagian atas kanan event ini. Saya bacakan dahulu soalan yang pertama. Assalamualaikum, saya sebenarnya dah melanjutkan pelajaran di peringkat degree dan sekarang ni masih belajar dan juga merupakan student final year. Boleh atau tidak saya menangguhkan kemasukan untuk sesi kali ini? Jadi saya menjemput Timbalan Hal Ehwal Akademik untuk memberikan penjelasan dan menjawab soalan ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Saudara Zarul. Jadi tengah belajar peringkat degree ya. Kalau degree yalah mungkin saudara ada alasan tersendiri lah kot untuk sambung diploma selepas degree. Kalau tangguh tak ada masalah. Sebab intake kali ni adalah intake Mei Oktober. Sesi seterusnya kita akan mula pada November hingga April. So boleh mohon untuk kemasukan bulan November nanti. Tak ada masalah. Okey, terima kasih atas jawapan dan penjelasan yang telah diberikan sebentar tadi. Seterusnya saya teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu boleh share student yang sudah berjaya dalam bidang robotik, beliau sekarang berkhidmat di mana? Adakah beliau pergi ke Jepun atau praktikal atau lain-lain tujuan? Okey, saya silakan Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik untuk memberikan penjelasan dan menjawab soalan ini. Segala hormatnya dipersilakan. Okey, saya share balik slide tadi ya. Okey. Kalau tengok alumni ni tadi untuk robotik dan otomasi tadi, so pelajar kita ada yang bekerja di New Zealand, ada yang bekerja di dalam negara, ada yang di kilang Jepun, syarikat US pun. Dia tak ada masalah sebenarnya. Dan bukan saja bidang robotik. Bukan saja dalam bidang robotik. Sebenarnya pelajar di MJI boleh grab, tak semestinya robotik, program apa pun boleh grab opportunity yang kita sediakan. Dan sekarang ni memang kita dalam proses untuk tak nampak slide Okey, jadi kita sedang orang kata kita sedang sediakan program internship untuk ke Jepun. Jadi program ni bila ke Jepun ni syarat utama dia mesti kemahiran bahasa. Jadi terbuka pada semua. Maksudnya tak semestinya robotik ke, mikroelektronik ke, semua pun terbuka. Kita juga ada pelajar macam tunjuk tadi yang menyambung pelajaran di Jepun ataupun mana-mana negara barat yang lain lah. Dan kalau bekerja, tadi kita tengok ada juga pelajar tapi bukan robotik tadi Syukri tu, beliau habis saja diploma MJI, dia menyertai program OISCA yang pusat bahasa Jepun OISCA tu, dan disebabkan itu pelajar akan dia mengikuti pengajian OISCA internship selama 3 tahun. Okey, terima kasih Timbalan Hal Ehwal Akademik atas penjelasan dan jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ulang pada soalan dan saya ingin menjawab kepada soalan yang sebelum ini tadi berkaitan dengan adakah boleh belajar robotik untuk sambung ataupun berkhidmat ke Jepun. Saya just to explain again about this
semua pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan daripada MJI, dia ada 3 kategori yang boleh meneruskan kerjaya masing-masing. Yang pertama, untuk bekerja di industri elektronik, di mana-mana jugalah, tak kisahlah di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Sebab MJI juga diiktiraf oleh Asia Pacific Accreditation and Commission Effects. Jadi boleh bekerja di luar negara pun. Okey. So bekerja dalam bidang yang dilatih ataupun dalam bidang elektronik itu boleh pergi ke mana-mana, tidak ada masalah dalam bidang pekerjaan. Dan sebelum untuk bekerja tu sebenarnya pelajar-pelajar akan menjalani latihan praktikal. Cuma beauty of the MJI sebenarnya, pelajar-pelajar ni ada ruang untuk menjalani latihan praktikal ke Jepun. Dengan kerjasama yang telah pun dibuat oleh MJI dengan agensi pekerjaan iaitu FP Mercado, insya-Allah pelajar-pelajar kita boleh terus bekerja di Jepun. Kalau tak nak bekerja terus ke Jepun, boleh mengikuti program bahasa Jepun dahulu di Mara Oiska. Itu juga adalah kelebihan apabila mengikuti pengajian di MJI. Maksudnya habis sahaja diploma, sambung untuk bahasa Jepun di Pusat Bahasa Jepun Mara Oiska dan boleh pergi ke Jepun untuk internship. Tapi inisiatif terbaru yang dibuat oleh MJI adalah bekerjasama dengan FP Mercado untuk menempatkan pelajar-pelajar yang berminat untuk terus bekerja di Jepun. Walaupun program ini belum lagi dilaksanakan sebab kekangan borders, tapi insya-Allah in future kita mungkin tahun hadapan kita telah boleh menghantar pelajar-pelajar, bukan pelajar, graduan yang hendak bekerja dalam industri di Jepun. Itu pertama, bekerja. Yang kedua, menyambung pelajaran. So yang menyambung pelajaran ni pun sama ada dalam negara ataupun di luar negara, dalam Malaysia pun boleh. Mana-mana universiti yang mengiktiraf ataupun yang ada menawarkan ijazah electronic engineering ataupun electronic and electrical engineering. So boleh pergi ke mana-mana sahaja. Tidak ada masalah sama ada IPTS ataupun IPTA. But now UniKL BMI paling ramai mengambil pelajar-pelajar daripada MJII. Sebab apa? Sebabnya dapat pengecualian kredit yang banyak sehingga membolehkan para pelajar itu mengikuti mengikuti degree hanya 2 tahun setengah sahaja, ataupun could be ada certain degree itu 3 tahun. Tapi kita try akan datang supaya para pelajar yang menyambung pelajaran ke UniKL BMI boleh menyambung dalam tempoh 2 tahun saja. InsyaAllah itu saya rasa dalam tahun ini kita dah boleh offer that program. Bukan kami yang offer tetapi UniKL yang offer. Itu sambung belajar di dalam institusi di dalam negara. Boleh juga pergi ke mana-mana, UTM boleh, DPEM boleh, UITM boleh, as long as degree in electronic engineering or degree in electrical engineering. Alright. Dalam negara. Okey, untuk keluar negara, sama ada nak pergi ke Jepun ataupun nak pergi ke western country ataupun English speaking country, boleh juga, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat, okey, pelajar-pelajar perlu mendapatkan CGPA 3.75 dan ke atas pada akhir semester. Okey. Ini adalah peluang sebenarnya yang diberi oleh MARA untuk pelajar-pelajar cemerlang di dalam MJI khususnya maupun KKTM yang lain. Mana-mana pelajar nak mendapat CGPA 3.75 dan ke atas boleh fly ke luar negara. Ini tidak akan dapat tawaran ini dalam institusi yang lain. This is the best. This is the beauty of MJII. Okay? Jadi 3.75 boleh fly. MJI akan submit nama ke bahagian pengajuran pelajaran MARA. Cuma di sini ada lagi satu syarat yang dikenakan, iaitu penguasaan bahasa. Untuk pergi ke negara Jepun, pelajar-pelajar perlu menguasai bahasa Jepun dengan JLPT sekurang-kurangnya N3. Okay? So bila dapat N3 boleh mengikuti pengajian di Tokushima University Jepun yang mana MJII telah pun mengadakan kerjasama dengan mereka. So boleh terus masuk ke program 3 tahun iaitu mengikuti program foundation 6 bulan. Selepas itu masuk ke fakulti engineering dengan tempoh 2 tahun sahaja. Maksudnya 2 tahun setengah. Tapi those pelajar yang menguasai bahasa Jepun dengan sangat baik iaitu JLPT N2 dan ke atas,
maka para pelajar ini tadi boleh terus masuk ke Fakulti Engineering di Jepun, Tokushima University Jepun ke tahun ketiga. Maksudnya dia masuk tahun ketiga, tahun keempat dan graduate. Tak perlu lagi mengikuti program bahasa di Jepun. Okey, manakala para pelajar yang nak pergi ke negara bukan Jepun ataupun kita kata Western country ataupun English country, English speaking country. So syaratnya adalah IELTS mesti mendapat 6.5. Walaupun syarat universiti IELTS dia adalah 6.0, tetapi syarat MARA untuk mendapatkan tajaan adalah 6.5. Jadi ini adalah ruang-ruang ataupun kemudahan-kemudahan yang diberi kepada pelajar-pelajar MJI, KKKTM lain untuk meneruskan pengajian mereka dengan tajaan MARA. Sebab kita memang menjaga pelajar-pelajar yang berada dalam ekosistem pendidikan MARA. Yang ni tak ada dapat kat tempat lain. So, kalau kita pergi ke tempat lain, lepas tu nak sambung degree, mungkin dapat tempat, tetapi belum tentu mendapat tajaan. So, itu kelebihannya. Yang ketiga, para pelajar boleh menjadi usahawan. Kita akan bimbing para pelajar menjadi usahawan yang mana diberi pilihan pada semester terakhir. Biasa pelajar akan pergi latihan industri. Tetapi dalam pendidikan MARA, kita membenarkan pelajar mengikuti program incubator pada semester ke-6 untuk kita didik mereka, bimbing mereka menjadi usahawan, dan mana-mana pelajar yang berminat untuk mencuburi teknik usahawan ini, kita akan bantu dengan mendapatkan mentor daripada industri luar yang telah berjaya menjadi usahawan untuk guide student, bimbing student untuk menjadi usahawan, dan dalam masa yang sama MARA juga menyediakan dana-dana tertentu untuk membantulah pelajar menjadi usahawan. Kita nak usahawan teknikal lah, sebab dia dah belajar bidang teknikal, dia jadi usahawan teknikal. So itu di antara 3 kerjaya yang boleh diambil peluang oleh calon-calon pelajar, which is pada saya tidak ada dapat di tempat yang lain. Jadi saya harapkan penerangan saya ini sangat-sangat jelas untuk membantu pelajar memahami ataupun mendapatkan maklumat lanjut untuk meneruskan kerjaya mereka selepas saja tamat pengajian di MJII. Okey, kembali ke saudara Zarul. Terima kasih kepada Hajah Zarina Idrus atas jawapan yang telah diberikan tadi. Seterusnya soalannya. Assalamualaikum. Adakah maklumat ini ada diulang tayangan di Facebook? Saya tak dapat mengikuti sepenuhnya kerana sedang bekerja. Terima kasih. Okey, saya menjawab soalan ini. Untuk kita punya program pada hari ini, kita record, kemudian kita akan share semula di dalam Facebook MJII Beranang dan YouTube MJII Beranang. Seterusnya soalannya, diploma yang manakah mendapat permintaan yang tinggi di dalam sektor industri? Jadi saya mempersilakan pengarah MJII untuk menjawab soalan ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih Zarul. Untuk program yang ditawarkan di MJII, Diploma in Electronic Engineering, ada 5 pengkhususan yang mana kita tahu pada era ini sebenarnya adalah era Industry Revolution 4.0, iaitu yang satu era daripada 3.0 menggunakan digital tapi segmented dan juga orang kata individual punya teknologi. Tetapi dalam era industri 4.0 dia integrated. Dan kita kena fahami bahawa industri 4.0 ini ataupun industri revolution 4.0 adalah satu teknologi yang integrated di antara satu dengan yang lain, dan backbone of this IR 4.0 adalah elektronik dan juga IT. Jadi apa yang saya nak sebut di sini adalah program-program yang kami tawarkan di MJII ini sebenarnya mempunyai demand yang sangat baik di industri. Sebab bila negara kita ataupun teknologi sekarang ini di Malaysia maupun di dalam dunia ini beralih arah kepada industri 4.0, maka mahu tidak mahu mereka perlu melibatkan diri di dalam elektronik dan juga dalam IT. Jadi contoh yang kita bagi tadi ataupun kita terangkan diploma-diploma. Semua program-program diploma yang ditawarkan di MJII ini memang mempunyai permintaan yang sangat-sangat tinggi daripada industri.
sometimes sebenarnya kami tak boleh supply dah tenaga kerja. Ada industri kata ada lagi tak student, kan ada lagi tak student. So kami tak boleh nak supply sebab student kita agak limited. Sekali ambil mungkin dalam 160 orang. Begitu juga dengan kadar graduate mereka bila keluar mungkin dalam 160, 130. Tetapi industri yang memohon pelajar-pelajar kami memang banyak. Jadi saya tak boleh kata which program yang very demanding. Dan sebenarnya semua memang orang kata mempunyai permintaan yang tinggi. Satu lagi saya nak maklumkan berkaitan dengan program embedded system. Program ni ramai tak tahu sebab namanya agak kurang jelas. Tetapi ini adalah satu program yang sangat-sangat dikehendaki oleh industri kerana program ini adalah mengajar student dari segi programming, pengatur caraan. Untuk integrate di antara hardware dan juga software. Macam tadi ada diterangkan oleh TP saya berkaitan dengan kaitan-kaitan program. Jadi untuk embedded system ni sebenarnya dia program untuk kalau saya cakap dengan bahasa yang mudah, untuk membuat otak mesin. Paling mudah untuk kita faham. Satu program untuk buat otak mesin. Microcontroller adalah otak sesuatu mesin. Jadi kalau kita tengok mana mesin yang di dalam orang kata situasi sekarang yang tidak menggunakan elektronik, semua menggunakan elektronik. Jadi dia memerlukan programming. Jadi program embedded system ni sebenarnya the best program untuk mengajar pelajar dalam bidang pengatur caraan. So bidang inilah sebenarnya yang sangat-sangat demand di industri. Yang lain-lain itu juga demand, tapi yang ini yang sangat diperlukan oleh industri untuk integrate antara perkakasan dan juga pengatur caraan. Jadi yang lain-lain pun sangat diperlukan. Contoh macam data transmission, robotik. Saya tak kata yang ni satu program tu bagus, yang lain tidak. Program-program di MJI sangat-sangat diperlukan oleh industri. Itu yang saya boleh sebut. Terima kasih. Kembali kepada saudara Zarul. Okay. Jadi soalan seterusnya, apakah syarat untuk internship ke Jepun? Jadi saya persilakan Hajah untuk menjawab soalan ini. Okey, untuk internship ke Jepun, syarat yang pertama adalah penguasaan bahasa Jepun. Penguasaan bahasa Jepun. Jadi untuk pergi ke Jepun sekurang-kurangnya kena ada bahasa Jepun JLPT N4. Sebab JLPT ni kena faham, yang paling besar nombornya adalah paling rendah. Yang paling kecil tu adalah paling bagus lah. Maksudnya dia ada JLPT N5 yang paling rendah, 4, 3, 2 dan 1. 1 the most highest, right? Okey, yang 5 ni, JLPT N5 ni yang kami embedkan di dalam syllabus. So para pelajar akan belajar dan akan sit exam JLPT N5. Tapi untuk internship ke Jepun perlu peningkatan dari segi penguasaan bahasa Jepun. Jadi biasanya untuk pergi ke Jepun tu dia ada program program intensif. Silap sebutlah. Intensif bahasa Jepun. InsyaAllah sekiranya program penghantaran pelajar ke Jepun untuk bekerja itu nanti dapat diluluskan, maka kita akan buat khusus bahasa Jepun sebagai persediaan yang mana pelajar ataupun calon peserta tersebut perlu lulus JLPT N4. Program bahasa tu dalam tempoh 4 bulan. Tapi kalau yang bahasa Jepun yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa Jepun Mara Oiska, kerjasama antara Mara Oiska tu dia melibatkan lebih kurang setahun. Bahasa Jepun dia agak panjang. Tapi untuk penghantaran pekerja, bukan internship, bekerja kita kompreskan menjadi 4 bulan saja, insyaAllah. Okey, kembali kepada Zarul. Baik, terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Saya harap hadirin hadirat jelas dengan jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Maka
majlis kita hampir sampai penghujungnya. Seperti yang saya maklumkan tadi, pautan borang pemilihan program telah dipaparkan dan mohon jasa baik bakal-bakal pelajar untuk mengisi borang tersebut dengan lengkap untuk rekod akhir pemilihan program elektronik di MJII. Okay, untuk makluman kepada bakal pelajar, kami ada sediakan link di bahagian ruang komen. Jadi saya memberi ruang dan masa kepada bakal pelajar untuk mengisi borang-borang tersebut. Semoga dipermudahkan. Hadirin sekalian, dengan ini maka tamatlah sudah program kita pada hari ini. Saya ingin memohon ribuan kemaafan dan mewakili pihak MJI sekiranya terdapat kekurangan sepanjang program HIPPE ini berlangsung. Terima kasih juga kepada semua yang sudi hadir menyertai program ini dan moga berjumpa lagi di Maharaja Pet Industry Institute nanti. Dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi perhatian sepenuhnya daripada awal program sehingga akhir program ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.